وديني سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم وديني Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu sekali lagi dalam siri kuliah pengajian berkitab atas talian. Jadi alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insya-Allah kita akan mengupas lagi satu topik yang terdapat dalam buku fiqh umrah contemporary, karangan saya, di mana tajuk kita yang hendak dikupas pada kali ini adalah berhubung dengan pengecualian waktu tahrim di tanah haram Mekah. Okey, waktu tahrim di tanah haram Mekah. Okey, di sini disebut, dia kata terdapat 5 waktu haram yang tidak dibenarkan solat sunat di dalamnya. 3 berkaitan dengan masa dan 2 lagi berkaitan dengan perbuatan. Okey, jadi yang berkaitan dengan masa adalah seperti berikut. Pertama, bermula terbit matahari hingga setinggi rumuh ataupun maknanya lembing, ataupun dalam kitab-kitab Jawi biasanya diterjemahkan setinggi galah ataupun segalah. Galah sebenarnya maksudnya adalah lembing sebenarnya. Kalau kita rujuk dalam kamus Dewan, dia adalah sejenis lembing. Jadi yang pertama, waktu tahrim adalah bermula terbit matahari sehingga setinggi lembing ataupun galah, itu lebih kurang 1/3 jam selepas naiknya matahari. Itu dalam lingkungan lebih kurang 20 minit selepas terbit matahari. Jadi bermula daripada terbit matahari sehingga 20 minit itu adalah waktu tahrim yang pertama. Ini yang berkaitan dengan masa. Yang kedua, waktu matahari tegak. Tegak ni maksudnya ataupun diterjemahkan sebagai rembang atas kepala sehingga matahari tergelincir. Itu sehingga masuk waktu zuhur. Melainkan pada hari Jumaat. Maksudnya untuk nak mengambil mudah untuk kita nak beritahu kepada orang ramai, lebih kurang dalam 10 minit lah sebelum masuk waktu zuhur. 10 minit sebelum masuk waktu zuhur tu adalah di antara waktu tahrim. Walaupun ada pendapat yang mengatakan waktunya adalah sangat singkat. Memanglah mungkin kurang lagi daripada 5 minit sebenarnya. Okey. Tapi untuk nak mengambil sikap berhati-hati, mungkinlah untuk nak mudah beritahu, kita beritahu secara umumnya lebih kurang 10 minit lah sebelum masuk waktu zuhur. Lingkungan tersebut adalah dikira waktu tahrim yang kedua. Kemudian yang ketiga, waktu tahrim yang ketiga yang berkaitan dengan masa adalah waktu matahari kekuning-kuningan sehingga terbenam matahari sepenuhnya. Itu lebih kurang dalam tempoh 30 minit sebelum matahari tenggelam. Itu sebelum masuk waktu maghrib. Jadi dalam lingkungan setengah jam sebelum masuk waktu maghrib, jadi dalam tempoh tersebut ia merupakan waktu tahrim. Okey, jadi ini adalah 3 waktu tahrim yang dikaitkan dengan masa. Kemudian yang seterusnya, waktu tahrim yang berkaitan dengan perbuatan pula adalah ada dua keadaan. Yang pertama, selepas menunaikan solat subuh sehingga terbit matahari. Selepas menunaikan solat subuh sehingga terbit matahari. Jadi apabila seseorang itu selesai saja menunaikan solat subuh, maka berlakulah waktu tahrim ke atas diri dia. Tak kira lah bila dia menunaikan solat subuh, pada awal waktu ke, selepas pada itu ke, selepas setengah jam ke, maknanya sejurus selepas dia menunaikan solat fardu subuh, maka berlakulah waktu tahrim ke atas dirinya sehinggalah terbit matahari. Kemudian yang kedua, selepas menunaikan solat asar sehingga terbenam matahari sepenuhnya. Jadi bagi solat subuh dan solat asar, waktu tahrim itu berlaku sejurus selepas kita selesai menunaikannya. Jadi inilah 5 waktu tahrim yang mana seseorang itu ditegah menunaikan solat sunat
selepas pada waktu itu ataupun semasa waktu tersebut sedang berlaku. Jadi sebenarnya yang disebutkan tadi 3 berkaitan dengan masa dan 2 berkaitan dengan perbuatan. Okey. Jadi kita sebut tadi pada waktu tahrim ini kita ditegah menunaikan solat sunat. Namun sebenarnya ada sedikit perincian dalam perkara ini. Okey, dia kata tegahan untuk melakukan solat sunat pada waktu-waktu ini adalah bukanlah secara mutlak sebenarnya, tetapi khusus pada jenis solat tertentu sahaja. Iaitu yang pertama solat sunat, semua solat yang tidak ada sebab dan waktu tersendiri untuk melakukannya seperti solat sunat mutlak dan solat sunat tasbih. Maknanya kalau ditunaikan solat sunat mutlak selepas kita menunaikan solat subuh ataupun selepas kita menunaikan solat asar ataupun ketika matahari sedang naik, ketika waktu antara naik sehingga 20 minit, ataupun ketika matahari tegak-tegak betul-betul tegak atas kepala, ataupun setengah jam dalam lingkungan setengah jam sebelum masuk waktu maghrib, maka solat tersebut ditegah dilakukannya. Jadi kita akan sebut apakah ditegah itu, apa yang kesan dia. Itu yang pertama. Kemudian yang seterusnya solat yang sebab melakukannya terkemudian. Solat sunat yang sebab kita melakukannya adalah sebabnya terkemudian. Apa maksud dia? Seperti solat sunat ihram, solat sunat musafir, solat hajat dan solat istikharah. Di mana solat ini, solat sunat ihram, solat sunat musafir, solat hajat dan solat istikharah, sebab kita melakukannya adalah terkemudian. Maksudnya contohnya lah solat sunat ihram. Solat sunat ihram ni kita menunaikan solat sunat ihram ni kerana kita akan berniat ihram selepas daripada itu. Maksudnya sebabnya itu adalah terkemudian. Maksudnya selepas itu. Okey, solat sunat ihram. Kemudian solat sunat musafir. Maksudnya biasanya kita menunaikan solat sunat musafir sebelum kita berangkat bermusafir. Jadi maksudnya bermusafir itu berlaku kemudian. Maksudnya berlaku selepas itu. Kemudian solat hajat. Kita ada hajat sesuatu. Hajat nak beli apa benda ni, ada hajat untuk nak pergi, contohnya untuk nak meminang contohnya kan. Contohnya. Jadi bermakna meminang tu kemudian, sembahyang dulu. Kemudian solat istikharah. Istikharah untuk nak memilih, nak membeli rumah A ataupun rumah B. Maksudnya kita solat dulu kemudian beli kemudian. Jadi inilah yang dimasukkan solat sunat yang sebabnya terkemudian. Itu solat sunat seperti solat sunat ihram, solat sunat musafir, solat sunat hajat dan solat sunat istikharah. Okey, jadi apakah hukumnya kalau solat sunat tersebut dilakukan pada waktu tahrim yang 5 yang kita nyatakan tadi? Disebut di sini bahawa solat sunat ini jika dilakukan pada waktu-waktu tersebut hukumnya makruh tahrim. Makruh tahrim maksudnya yang sangat ditegah dan solat itu juga menjadi batal. Maksudnya tidak sah solat tersebut kalau kita laksanakan. Okey. Jadi oleh kerana buku ini ada kaitan dengan fiqh umrah. Jadi yang nampak di sini yang mungkin ada kaitan dengan jemaah kita di sini adalah solat sunat ihram ataupun solat sunat musafir. Nanti kita akan lebih maknanya kalau semasa jemaah dia nak menunaikan solat sunat ihram tersebut, di mana dia telah menunaikan solat asar contohnya, maka tidak sunatlah dia menunaikan solat sunat ihram tersebut kerana sudah berlaku waktu tahrim ke atas dirinya. Begitu juga kalau dia nak menunaikan solat sunat ihram tersebut selepas dia menunaikan solat subuh, sejurus menunaikan solat subuh, maka tidak disunatkan. Kalau dilakukan maka tidak sah. Okey. Jadi oleh kerana itu jemaah kena merancanglah supaya tidak berlaku solat sunat ihram tersebut pada waktu tahrim. Okey. Seterusnya kita sambung. Namun terdapat pengecualian berkaitan 5 waktu tahrim di atas dalam keadaan-keadaan berikut. Jadi walaupun kita kata ada dua jenis solat ataupun 2 kategori jenis solat yang kalau dilakukan pada waktu tahrim tersebut tidak sah dan hukumnya haram, namun terdapat pengecualian berkaitan dengan 5 waktu tahrim dalam keadaan-keadaan berikut. Ada juga pengecualian. Yang pertama, menunaikan solat sunat yang mempunyai sebab yang terdahulu. Sebab yang terdahulu seperti solat jenazah, solat nazar,
solat sunat wuduk dan tahiyatul masjid. Ini adalah jenis solat yang mana sebabnya terdahulu, maksudnya sebabnya berlaku dahulu. Berlaku dulu, kemudian baru kita solat. Berbeza dengan jenis solat yang sebabnya terkemudian. Seperti solat ihram, solat sunat ihram, solat sunat hajat, solat istikharah, itu sebabnya terkemudian. Yang sekarang ni solat sunat yang sebabnya terdahulu. Seperti apa? Solat jenazah. Kenapa kita kata solat jenazah ni sebabnya terdahulu? Kerana mati dulu baru kita solatkan ke atas jenazah tersebut. Dan begitu juga solat sunat wuduk. Kita berwuduk dulu barulah kita menunaikan solat sunat wuduk. Dan begitu juga solat sunat tahiyatul masjid. Kita masuk dulu ke dalam masjid barulah kita menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Itulah yang dinamakan solat yang sebabnya terdahulu, maksudnya sebabnya berlaku dahulu, barulah kita menunaikan solat. Kemudian yang seterusnya, pengecualian pada 5 waktu tahrim tersebut adalah menunaikan solat sunat yang mempunyai sebab yang seiringan ataupun sebab mengiringi dengan waktu itu, seperti solat gerhana dan solat gerhana matahari ataupun bulan. Contohnya berlaku gerhana matahari selepas kita menunaikan solat asar, contohnya solat asar. Maka dalam keadaan tersebut tidak mengapa, sah solat tersebut kerana dikira solat sunat yang sebabnya mengiringi. Solat sunat yang mengiringi. Jadi bermakna dalam keadaan ini maka solat ini dikecualikan, maksudnya sah dilakukan pada waktu tahrim. Kemudian seterusnya menunaikan solat-solat sunat ketika matahari sedang tegak sehingga gelincir pada hari Jumaat, itu dalam waktu 10 minit sebelum masuk waktu zuhur. Jadi walaupun kita sebut tadi bahawa di antara waktu tahrimnya adalah ketika matahari tegak atas kepala, lebih kurang yang kita sebut antara lebih kurang 10 minit lah sebelum masuk waktu zuhur. Tetapi ada pengecualian kalau hari Jumaat. Hari Jumaat dikecualikan waktu tahrim tersebut, yang mana tiada waktu tahrim ketika matahari tegak atas kepala. Okey, bermakna kalau jemaah nak menunaikan solat sunat mutlak, bermula dia masuk ke dalam masjid pada Jumaat, dia bersama-sama solat sunat mutlak sehinggalah masuk waktu tahrim, sehinggalah sebelum masuk waktu zuhur, maka maksudnya tiada tegahan dalam perkara ini. Kerana hari Jumaat yang kita sebutkan tadi dikecualikan waktu tahrim ketika matahari tegak di atas kepala. Kemudian seterusnya menunaikan solat-solat sunat di tanah haram Mekah. Jadi solat sunat tadi yang kita sebut ada yang apa benda ni? Ada yang dikira ada waktu tahrim kan? Ada waktu tahrim 3 yang berkaitan dengan waktu, 2 berkaitan dengan perbuatan. Tetapi kalau di Mekah ataupun di tanah haram Mekah secara khususnya, termasuk Muzdalifah dan Mina. Kerana Muzdalifah dan Mina termasuk dalam tanah haram Mekah, maka dikecualikan dalam perkara ini. Nanti kita akan tengok kenapakah perkara ini dikecualikan. Berbeza dengan contohnya di Malaysia. Di Malaysia tetap ada waktu tahrim yang kita nyatakan tadi. Tapi kalau di tanah haram Mekah secara keseluruhannya tiada waktu tahrim, boleh menunaikan contohnya solat sunat ihram. Solat sunat ihram walaupun selepas kita menunaikan solat asar, solat asar. Solat asar kita belum menunaikan solat sunat ihram kerana tidak ada waktu tahrim dalam tanah haram Mekah. Dan seterusnya pengecualian dalam 5 waktu tahrim tersebut adalah mengqadhakan solat fardu yang telah luput. Mengqadhakan solat fardu yang telah luput. Contohnya terlepas solat subuh dan kita semayang mengqadhakan solat tersebut pada betul-betul serentak dengan matahari naik. Kalau kita sebutkan tadi, apabila dalam waktu matahari naik sehingga lebih kurang 20 minit lah, 20 minit. Tapi dalam kalender yang kita dapat daripada Jabat Agama, biasanya diletakkan waktunya adalah bermula waktu tahrim tersebut soalnya digambarkan tamat selepas 28 minit kerana dia dikaitkan dengan waktu duha kan. Dia dikaitkan dengan waktu duha. Waktu duha adalah 28 minit selepas naik matahari. Jadi itu adalah penjelasan yang telah dibuatkan dalam kalender-kalender untuk kalender dalam kalender waktu solat. Okey. Jadi inilah lebih kurang 5 keadaan pengecualian solat-solat sunat pada waktu tahrim. Jadi bermakna kita telah sebut perkara ini secara detail lah. Jadi bermakna ada solat sunat yang ditegah dilakukan pada 5 waktu tahrim,
tetapi di sana ada 5 keadaan yang mana ataupun 5 suasana, 5 keadaan yang dikecualikan kita menunaikan solat-solat sunat pada 5 waktu tahrim. Okey, tadi kita telah nyatakan tadi bagi kes tanah haram Mekah dikecualikan. Maksudnya jemaah boleh menunaikan solat sunat sepanjang masa walaupun berlaku pada waktu tahrim. Maksud contohnya selepas jemaah menunaikan solat subuh, kan, sujud selepas menunaikan solat subuh ataupun sujud selepas menunaikan solat asar. Okey, jadi bermakna tiada waktu tahrim sebenarnya di Mekah. Apakah dalilnya dalam perkara ini? Pengecualian ini adalah berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdul Manafin la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, wahai bani Abdul Manaf, janganlah kamu menghalang sesiapa melakukan tawaf dan solat di rumah ini. Maksudnya solat tawaf dan solat di rumah ini maksudnya di Kaabah pada mana-mana waktu yang dia mahu lakukan, sama ada malam ataupun siang. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Okey, jadi ini merupakan satu dalil yang menunjukkan bahawa di tanah haram Mekah secara umumnya, termasuk di Mina dan di Muzdalifah, kerana dalam musim haji biasanya jemaah akan berada di Muzdalifah dan jemaah akan berada di Mina, tempohnya panjang, bermakna jemaah boleh menunaikan solat-solat sunat walaupun solat sunat mutlak sepanjang masa ketika berada di Mina, kerana tiada waktu haram ataupun waktu tahrim semasa kita berada di Mina, kerana Mina ada sebahagian daripada tanah haram Mekah. Namun begitu, perlu diingatkan bahawa Masjid Tan'im, Ji'ranah dan Hudaybiyah yang menjadi tempat jemaah berniat ihram umrah adalah berada di luar daripada kawasan tanah haram Mekah. Kerana 3 tempat ni yang menjadi lokasi jemaah pergi pasang niat niat umrah, dia adalah berada di luar daripada tanah haram Mekah. Oleh itu, jemaah yang pergi ke sana untuk berniat umrah tidak boleh menunaikan solat sunat ihram jika dia berada ketika itu dalam salah satu daripada waktu tahrim tersebut. Kan? Contohnya jemaah dia selepas menunaikan solat fardu asar, dia terus bergegas pergi ke Tan'im contohnya untuk berniat ihram, dan di situ dia mahu menunaikan solat sunat ihram di Tan'im, dalam Masjid Tan'im. Dan sebenarnya kita nyatakan tadi, Masjid Tan'im ini sudah berada di luar daripada tanah haram Mekah, itu tanah halal, dan dia tertakluk dengan waktu tahrim. Maka oleh kerana itu, kalau dilakukan, maka solat tersebut dikira sebagai tidak sah. Berbeza kalau dia bersiap-siap di hotelnya di Mekah, selepas dia menunaikan solat fardu asar, dia di Masjid Haram, dia terus menunaikan solat sunat ihram di Masjid Haram, maka solat tersebut dikira sebagai sah, kerana kita nyatakan tadi bahawa di tanah haram Mekah, tanah haram Mekah maksudnya kalau di Masjid Haram secara khususnya ataupun di tanah haram Mekah secara umumnya tiada waktu tahrim. Maka di situ terdapat perbezaan kalau kita nak menunaikan solat sunat ihram di dalam tanah haram Mekah dan solat sunat ihram di Tan'im, di Masjid Tan'im ataupun Ji'ranah ataupun Hudaybiyah, maka berlaku perbezaan hukum di sini kerana di dalam tanah haram Mekah ni tiada waktu tahrim, berbeza di Masjid Tan'im, Ji'ranah dan Hudaybiyah. Jadi oleh kerana itu, jemaah kena merancanglah tentang kedudukan solat menunaikan solat sunat ihram ini supaya perbuatannya itu jelas dan dia tidak terkena pada waktu tahrim. Okey, dan seterusnya adalah Arafah. Okey, Arafah adalah tanah halal dan tertakluk dengan waktu tahrim. Walaupun kita tahu mungkin tidak adalah jemaah dia nak menunaikan solat di Arafah, melainkan pada musim haji. Pada musim haji kita tahu contohnya pada musim haji biasanya semasa di Arafah jemaah akan menunaikan solat Zuhur dan Asar secara jamak. Dia panggil sebagai jamak tamam. Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat. Dilakukan secara jamak takdim. Maksudnya dua-dua solat ni dilakukan pada waktu Zuhur. Cuma timbullah persoalan di sini.
Apabila kita sudah menunaikan solat zuhur dan asar, maksudnya solat asar tersebut telah berlaku walaupun dalam waktu zuhur, maka waktu tahrim sudah berlaku. Waktu tahrim sudah berlaku walaupun ketika itu adalah dalam waktu zuhur. Kerana isu solat asar ini, waktu tahrimnya bermula apabila kita melakukannya. Jadi selama mana jemaah telah melakukan solat asar tersebut walaupun secara jamak takdim, walaupun dalam waktu zuhur lagi, maka waktu tahrim sudah berlaku. Bermakna bagi jemaah haji yang sudah menunaikan solat zuhur dan asar secara jamak, jamak tamam lah, biasanya jemaah haji Malaysia menunaikan solat zuhur dan asar tersebut di Arafah secara jamak tamam, iaitu zuhur 4, asar 4 rakaat, maka waktu tahrim sudah berlaku. Maka tidak bolehlah menunaikan solat-solat sunat yang solat-solat mutlak, yang tidak boleh solat sunat mutlak contohnya pada waktu tersebut. Okey. Dan seterusnya tanah haram Madinah. Bagaimanakah tanah haram Madinah? Tadi kita sebut tanah haram Mekah kan. Bagaimanakah kedudukan tanah haram Madinah dalam perkara ini? Okey, jadi tanah haram Madinah tidak mempunyai kelebihan seperti tanah haram Mekah berkaitan dengan pengecualian melakukan solat-solat sunat dalam waktu yang diharamkan ini. Bermakna kedudukan tanah haram Madinah sama dengan tempat-tempat lain. Maksudnya sama seperti Malaysia. Ada maksudnya tanah haram Madinah ni dia ada waktu tahrim 5 yang tadi. 3 yang dikaitkan dengan masa dan 2 dikaitkan dengan perbuatan. Maka di antara isu yang biasa berlaku adalah jemaah umrah yang hendak bergerak daripada Madinah masuk ke Mekah, di mana kebiasaannya dari segi pergerakannya mereka akan keluar daripada Madinah ataupun check out daripada hotel mereka di Madinah adalah selepas mereka menunaikan solat zuhur. Dan biasanya pada hari tersebut jemaah akan diarahkan menunaikan solat zuhur dan asar secara jamak takdim. Zuhur 4 rakaat mereka menunaikan solat tersebut bersama imam Masjid Nabawi. Kemudian mereka akan jamakkan dengan solat asar. Sama ada dijamakkan dengan 2 rakaat ataupun dengan 4 rakaat. Ini biasanya berlaku oleh kerana keberadaan mereka di Madinah tersebut tidak cukup 4 hari 4 malam. Biasanya ini pakej biasalah, maksudnya tak cukup 4 hari 4 malam. Bermakna sepanjang mereka berada di Madinah tersebut, mereka berada dalam keadaan musafir. Mereka boleh menunaikan solat secara jamak dan qasar sepanjang mereka berada di Madinah. Walaupun pada kuliah yang sebelum ini kita telah nyatakan biasanya jemaah dia tetap menunaikan solat fardu pada setiap masa bersama dengan imam. Tetapi dari segi operasinya pada hari nak bergerak daripada Madinah pergi ke Mekah, oleh kerana dalam keadaan pakej yang dikira sebagai tempohnya tak cukup 4 malam berada di Madinah, biasanya mereka diarahkanlah, sekali lagi saya sebut, mereka diarahkan untuk menunaikan solat zuhur dan asar secara jamak di Masjid Nabawi. Dan selepas pada itu mereka pun baliklah ke hotel untuk memakai pakaian ihram. Okey, jadi selepas pada itu timbullah mereka nak menunaikan solat sunat ihram di hotel, iaitu selepas mereka dah selesai jamak solat di Masjid Nabawi tersebut. Maka kalau dah berlaku keadaan tersebut, maka dikira sebagai solat tersebut sebagai tidak sah lah, kerana sudah berlaku waktu tahrim, kerana jemaah sudah menunaikan solat asar yang telah dijamakkan dengan zuhur secara jamak takdim, walaupun waktu itu adalah masih lagi waktu zuhur. Kerana sekali lagi saya sebut bahawa pengharaman tersebut bagi solat asar tersebut berlaku sejurus kita menunaikan solat asar, tanpa mengira sama ada solat asar tersebut dilaksanakan dalam waktu asar sendiri ataupun kita lakukan dalam waktu zuhur atas dasar kita jamak secara jamak takdim. Kita jamak takdim. Maka oleh kerana itu jemaah kena merancanglah bagaimanakah mereka nak menunaikan solat sunat ihram tersebut jikalau mereka rasa rugi kalau mereka tidak menunaikan solat sunat ihram tersebut. Jadi di antaranya penyelesaiannya adalah dengan mereka pergi menunaikan solat zuhur di Masjid Nabawi tersebut dalam keadaan sudah lengkap memakai pakaian ihram. Jadi maksudnya
Apabila dah masuk waktu zuhur, jadi sebelum selepas mereka menunaikan qabliyah semua sekali tu, sebelum mereka menunaikan solat zuhur, maka bolehlah mereka menunaikan solat sunat ihram sebelum ditunaikan solat zuhur. Kemudian mereka solat zuhur 4 rakaat bersama imam, kemudian 2 rakaat ataupun 4 rakaat solat asar yang dijamakkan secara jamak takdim. Itu di antara option je lah. Tapi mungkin ada jemaah tanya, bagaimanakah Ustaz kalau saya pergi sembahyang zuhur tersebut dalam keadaan pakai jubah semua. Ini jemaah lelaki lah memakai jubah. Dalam keadaan saya sudah mandi semua sekali, mandi sunat ihram, semua dah prepare semua sekali. Kemudian saya pakai jubah, saya pergi ke Masjid Nabawi untuk solat zuhur dan asar. Dan sebelum diqamatkan zuhur tersebut, saya menunaikan solat sunat ihram dalam keadaan memakai jubah. Adakah sah solat sunat ihram saya tersebut? Okey, jadi jawapannya secara umum adalah sah solat tersebut. Walaupun tentu sekali kita boleh jawab yang afdalnya tentu sekali solat sunat ihram ni dilakukan dalam keadaan jemaah sudah lengkap memakai pakaian ihram. Okey. Jadi itulah di antara isu-isu yang biasa timbul lah berkaitan dengan waktu tahrim ni, yang dikaitkan dengan apabila kita melaksanakan ibadat umrah adalah khususnya berkaitan dengan solat sunat ihram. Solat sunat ihram dan juga solat sunat musafir. Kalau sunat musafir ni kalau kita berada di Malaysia kan, sebelum kita keluar rumah, contohnya kita nak keluar rumah selepas kita menunaikan solat asar, maka tidaklah disunatkan menunaikan solat musafir tersebut. Dan begitu juga isu-isu solat sunat ihram ketika kita berada di Tan'im ataupun Ja'ranah ataupun Hudaybiyah. Dan juga tentang isu dan tiada pengecualian waktu dan maksudnya pengecualian waktu tahrim ketika jemaah berada di tanah haram Mekah secara umumnya, termasuklah di Mina dan juga di Muzdalifah. Jadi itu sajalah perbincangan kita tentang tajuk isu pengecualian waktu tahrim di tanah haram Mekah. Allah panjang umur kita bertemu lagi dalam siri yang berikutnya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. والدين